Kenapa? Selamat malam Cikgu. Selamat malam. Kenapa baru 16 orang ni? Mana yang lain? Yang lain tak mau join. Okay sedikit. Tak lama kot. Sekejap je. Saya tengok soalan senang je. Tak ada susah. Okay. Untuk kita nak mula dah ke? Ke nak tunggu kawan lagi? Mula atau tunggu? Hello. Saya tak dengar. Awak ada cakap tak? Cincai? Cincai apa? Yuzuan. Wait saya buka buku teks dulu. Mana next? Okay. Boleh start. Okay. First, asas nombor. Saya ulang, saya masukkan saja. Awak tengok nanti. Asas nombor semua ada masalah tak? Okay, first asas nombor. Nampak tak ni? Asas nombor, tolong baca pasal ini. Nilai tempat. Pastikan ingat. Dia ada sistem asas, dia letak nilai tempat. So, nilai tempat untuk asas per 10, asas per 8 macam mana? Ini nilai tempat dia. 1, 10, 100, 1000 and then selepas 1000 gandakan lagi, gandakan by 10. Itu ialah untuk nilai tempat. Okey, ingat sistem nombor perpuluhan, sistem asas 10 juga dikenali sebagai sistem nombor desimal. Subscript 10 macam biasa, and then pilihan digit 0 hingga 9. Nilai tempat tolong ingat. And then sistem nombor pelapanan sama juga. Nilai tempat dia 1864512 and then per 16an 116 512. Boleh Nilai tempat itu gandaan 16 kalau 16. Kalau per 8an kuasakan dengan 8. Kalau per 10 kuasakan dengan 10. Okey, itu ialah untuk nilai tempat. And then soalan untuk tukarkan nombor perlapanan kepada perpuluhan. Ingat tak macam mana? Ingat tak? Perlu ajar tak? Tolong interact pada saya. Awak dengar tak ni? Kan awak record sahaja. Saya nak berdasarkan apa yang awak react dengan saya. Okey, yang ni ada masalah tak? Sistem penukaran nombor perpuluhan kepada perlapanan. Kalau perpuluhan kepada perlapanan atau perpuluhan kepada per-16an, perpuluhan kepada perduaan, semuanya menggunakan sistem bahagi. So, bahagikan dengan nombor yang hendak kita contohnya dia dekat kertas soalan dia akan nyatakan tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. So, kalau nombor perlapanan awak bahagi dengan 8. Kalau nombor perduaan bahagi dengan 2. Kalau nombor per-16an bahagi dengan 16. Lepas tu bahagi, tahu tak kalau manually macam mana? 2266 bahagi 8 sama dengan 283 baki 2. Macam mana nak tahu sistem baki ni? Kalau saya akan buat secara manual. Saya akan buat macam saya timeskan 283 times dengan 8. So daripada situ saya memang dah boleh dapat untuk mengira baki. Sebab awak ada kalkulator kan? So dekat situ awak boleh buat terus direct.
Itu untuk mudahlah untuk siapa yang okey, contoh macam ni ya. Saya edit. Mana edit saya? Cikgu boleh tak boleh tak boleh scientific calculator Boleh, boleh. Saya dah cakap. So, esok boleh bawa scientific calculator. Boleh? Okey, contohnya macam ni. Kalau saya, untuk mudahkan saya, ada pen tak sini? Okey, saya ambil ini. Susah yang ni. Saya ambil 283 ni. Saya ambil 283 ni. Times dengan 8. Kenapa susah sangat? Sekejap saya buka words. Soalnya dalam ni. Scientific calculator boleh bawa esok. And then apa lagi? Untuk ASK. Tak ada apa kot. Itu sahaja. Scientific calculator sahaja. Lambatlah pula. Laptop saya. Why so slow? Okey, contoh yang pertama kita tengok ialah tadi perpuluhan kepada perlapanan. Kalau perpuluhan kepada 10 ke 8 lah senang. Menggunakan sistem bahagi dengan 8. Okey, kalau contohnya, contoh dalam buku teks tadi yang awak tengok ialah 22. Okey. 2266. 2266 bahagi dengan 8 sama dengan 283 baki 2. Okey, kalau saya nak macam mana nak tahu baki 2 tersebut? Saya akan buat 283 times dengan 8. So, akan dapat 2264. So, 2266 minus 2264 akan dapat 2 baki. So, baki tersebut akan berada di sini. Faham untuk yang ni? So, awak akan buatlah sampai selesai. And then contohnya sekarang dah dapat 283 bahagi dengan 8 sama dengan 35 baki 3. Sama proses dia. And then 35 bahagi 8 sama dengan 4 baki 3. And then 4 bahagi dengan, dah tak boleh, bahagi dengan 0 sama dengan 4. So, baki 4. So, terus ambil sinilah 4, 4. 4, 3, 3, 2. Subscript 8. Ini ialah penukaran 10 hingga 8. Kalau daripada 8 kepada perpuluhan. Okey, nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Contohnya ialah, kita tengok contoh dalam ni. Perlapanan kepada perpuluhan. Okey, 432. 432 asas 8 nak ditukarkan kepada perpuluhan. So, macam mana nak buat? Mulakan daripada belakang, 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. 8 kuasa 0 ialah 1, 8 kuasa 1 ialah 8, 8 kuasa 2 ialah 64. Okey, ini darab, timeskan dia, times, tambah. Okey, 2 times 1, 2, 3 times 8, 24, 4 times 64, berapa? Saya tak ada calculator. 4 times 64. Awak kalau interact dengan saya tak nampak tau. 256. So, pluskan semua ini. 256 plus 24 plus 2 equal to 282. 282 asas 10. Okey, dapat. Setakat ni boleh faham yang ni? Saya tunjuk satu-satu saja.
Okay. Okay, and then penukaran kepada nombor perduaan pula. Nombor perduaan kepada nombor per-16-an. Sekarang ni perduaan kepada per-16-an, 2 kepada 16. So 1111101111. Okey, mulakan dari belakang. Kalau asas 16 dia kena 4 digit. Kalau perlapanan 3 digit. So mula dari belakang. 1 2 3 4. Saya ambil warna lain. 1 2 3 4 tarik. 1 2 3 4 tarik. Okey. 1011 sama dengan berapa? Nampak tak gambar? 1011 sama dengan berapa? Ingat tak lagi asas number? Ha? 1011 berapa? Tak ada orang nak jawab ke ni? Ini. Saya tanya 1011 sama dengan berapa? Saya tak nampak. B? 1011 B? 1011. B ya? 1011. Betul B Zuyau? 1101? 1011. Saya tak ingat ni. D and then lagi satu? 3. 3 dB. So jawapan dia ialah B D 3. So jawapan dia ialah 3 dB asas 16. Yang ni semua okey tak yang lain? Macam mana nak tahu 1011 ialah B? Ini ialah 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2, 16 kuasa 3. Betul tak? Kalau nak tengok dekat buku teks ni. Sekejap. Kita tengok balik. Penukaran nombor perlapanan kepada perpuluhan macam biasa. And then penukaran nombor perlapanan kepada perduaan. Ini yang saya kata tadi 3 digit. Tukarkan jadi 01001. Okay, and then per-16-an. Kod ASCII tiada. Okay, nombor per-16-an boleh ya? Dah boleh ha? Sama saja. And then nilai tempat kena ingat. Kalau per-16-an tadi saya kata. And then penukaran nombor per-16-an kepada nombor perduaan kepada per-16-an. Okay, 1011B betul. 11. D 1101 ialah 13. Okay, betul. Zuyau. Okay, next. Habis penukaran asas nombor. Okay tak? Ada nak tanya tak? And then kena pergi baca sikit bab 2 pasal algoritma. Asas nombor itu sahaja. Penukaran nombor perduaan kepada perlapanan, perlapanan kepada perduaan. Yang lain tolong ingat juga cara kod ASCII tak payah. Sebab kod ASCII saya memang tak keluarkan. And then algoritma, tolong ingat definisi. Bab 2. Okay, algoritma. Apa maksud algoritma? Algoritma ialah satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Oleh itu, algoritma terdiri daripada satu siri prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output yang diperlukan. Okey, tolong ingat maksud dan definisi algoritma.
Semasa pembangunan algoritma, aspek-aspek penting bagi masalah atau tugas yang perlu diselesaikan harus dikenal pasti dan dipertimbangkan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Okey, dalam perkomputeran, seorang pengatur cara perlu membangunkan algoritma untuk mengarahkan komputer menyelesaikan suatu tugasan. Okey, ingat algoritma ialah satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Okey, itu maksud algoritma. Okey, kemudian kita masuk kepada struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, tolong hafal struktur pilihan bersarang, macam mana carta alir dia sebab carta alir masuk, macam mana algoritma dia. Sorry, bukan algoritma, pseudocode. Ini ialah pseudocode dan ini ialah carta alir. Tolong ingat. Okay, and then lagi satu, struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan 4, kena ingat struktur kawalan ulangan 4 dia ada pembilang sebab saya ada keluarkan macam mana untuk 4 awak kena ingat apabila 4 kena first sekali kena ada pseudocode dia. Pseudocode macam ni. Ni, mula isytihar pemboleh ubah apa yang awak guna, setkan nilai kira kepada berapa kali output yang diperlukan, setkan nilai jum kepada kosong, ini ialah tetap. Masukkan satu number, setkan nilai norm kepada number yang dimasukkan. For kira lebih kecil sama dengan norm, kirakan jum tambah 1. Saya bagi latihan lah. Boleh tak awak buat sama-sama dengan saya? Untuk struktur pilihan bersarang dengan struktur for dan y. And then simbol grafik dan carta alir ingat tak? Mula simbol macam mana, input output simbol macam mana, penghubung macam mana, garis alir macam mana, kalau untuk dia punya penyataan macam mana. Boleh ingat tak yang tu? Simbol grafik. Simbol grafik maknanya gambar rajah carta alir ni. Mula bentuk dia macam mana, and then kalau ada dia punya syarat bentuk dia macam mana, penyataan bentuk dia macam mana, input ini ialah input, ini ialah penyataan, ini ialah syarat ataupun pilihan dan ini ialah input atau output juga dan tamat. Ini ialah garis alir, pilihan, input output, garis alir dan mula tamat. Square process. Ya, kod ASCII tak ada. Bab 2 kod ASCII tak ada Zuya. Okay, saya rasa asas number tiada masalah and then algoritma tolong baca definisi and then simbol carta alir semua tak ada masalah, betul tak? Kan ada masalah juga. And then last sekali ialah pseudocode dan carta alir. Okay, yang ni kita ulang balik lah. Saya buat dalam, saya tunjuk satu. Sekejap. Buatlah macam mana pun asalkan esok betul semua. Jangan ada salah. Setakat ni asas nombor ada yang nak tanya tak? Sebelum saya pergi kepada carta alir dan juga pseudocode. Sebab pada saya tak susah sangat pun.
Ada soalan tak? Sebelum saya gerak ke carta alih dan sudut. Okey, saya bagi satu macam mana kat mana saya nak bagi ya? Okey, kita buat yang ni dulu. Saya type dekat Words lah, senang. Bina satu cara yang membenarkan pengguna untuk masukkan mesej nama saya Ali sebanyak 5 kali. Okey, bina carta alih dan juga pseudocode. Macam mana nak buat kalau macam ni, arahannya macam ini? Siapa boleh jawab? Saya nak tengok. Nampak kan soalan saya mula and then itu ialah pseudocode mula and then selepas mula set pembilang, isytihar dulu. Awak nak letak pembilang juga. Okey. Siapa pembilang? Lepas tu? Yang lain jawab tak? Cik Zuyau je ni. Dia guna apa ni? Kalau untuk soalan macam ni, kalau untuk soalan macam ni, dia guna struktur kawalan ulangan apa? Dia mesti mengulang sebab dia nak cetak sebanyak 5 kali. So, dia akan guna struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan apa yang dia akan gunakan? Okey. For, betul Zuyau. Okey, mula isytihar pembilang. Lepas tu Zuyau, setkan pembilang sama dengan 1 and then tukar nama. Okey, saya bagi kat sini lah awak ni ya. Sama Zuya buat ni dah betul. Sekejap saya copy Zuya punya. Okey.
Kalau awak tak mau letak ni, letakkan number macam ni ya. Macam Zuya buat ni, senang. Mula, nombor 2 ni bukan set pembilang lagi. Nombor 2 ialah isytihar pembilang. Kat sini, isytihar pembilang. And then, setkan nombor 3 ialah setkan pembilang. Sama dengan 1, betul. Nombor 3, setkan pembilang sama dengan 1. Ni kenapa sama dengan kosong ni? Okay, and then nombor 4, 4. Masukkan 4 terus. 4 pembilang. Kalau awak letak pembilang lah. Pembilang ni boleh letak nama lain. Pembilang sama dengan, sorry. Set kan, bukan set ni, 4. 4 pembilang sama dengan 1. And then, set kan, sorry. 4 pembilang lebih kecil atau sama dengan berapa? Mana berapa? Lebih kecil, mana lebih kecil saya? Sama dengan, dia nak dicetak sebanyak 5 kali. So, awak kena letak lebih kecil atau sama dengan 5. Sebabnya, bila sampai yang lebih kecil atau bila sampai 5, dia akan stop. Sebab dia nak 5 kali. And then, kat bawah ni apa dia? Awak tak bagi arahan untuk cetak. So, letak cetak. Nama, ikut ya, kalau kat atas ni huruf besar, dekat bawah ni pun kena huruf besar. Saya Ali. Tutup. Okay, and then pembilang sama dengan pembilang tambah 1. And then last kali apa? Dah habis lah semua. Nombor 5 tamat. Okay, habis untuk ini. Ini baru untuk satu atau cara untuk membenarkan pengguna mencetak mesej nama saya Ali sebanyak 5 kali. So, awak kena tengok arahan. Kalau untuk for, dia kena ada isytihar dulu pembilang and then setkan pembilang sama dengan 1 mula-mula yang pertama sekali. For pembilang lebih kecil atau sama dengan 5. Cetak nama saya Ali. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Tamat. Okay. Kalau nak buat pseudocode, catat alir, macam mana pula? Catat alir. Mula. Okay, isytihar pembilang. Lepas tu, setkan pembilang sama dengan 1. And then, ni baru penyataan kan? Sebab ini ialah penyataan. And then, akan masuk apa? Awak punya diamond, iaitu syarat. Mana diamond ni? Bukan diamond ini, ni 3 segi. Mana diamond? Saya tak nampak. Okay. Okay, diamond ni masukkan syarat awak tadi. Ni. For pembilang lebih kecil atau sama dengan 5. Tak payah letak for. Letak pembilang lebih kecil atau sama dengan 5 sahaja. Maknanya pembilang lebih kecil atau sama dengan 5. Then dah habis tu, dia terus pergi pada cetak. Cetak guna macam mana pula? Cetak di sebelah. Cetak bentuk dia sengit sedikit. Mana dia sengit sedikit? Ini. Okay. Nama saya huruf besar semua. Cetak
Nama saya Ali. And then masukkan lagi satu set pembilang tambah satu. Bilang sama dengan pembilang tambah satu. Then kat bawah ni baru tamat. Sama macam dalam buku teks. Cuma awak punya garis salin awak kena betulkan lah. Sini. Sini. Garis salin kena ada anak panah ya. Awak jangan buat garisan tak ada anak panah pula. Dan sini. Bila dah pergi sini, dia pergi macam mana pula? Dia akan turun. Naik. Tak boleh. Naik pada mana? Naik sampai dekat sini. Okey, dah habis baru akan jadi tamat. Okey, ini untuk for. Kalau struktur kawalan for, boleh ingat lah yang ni? Mula semua buat elok-elok ah, jangan buat macam saya macam ni. So pastikan elok. Ingat dia punya pseudocode. Kalau atau cara membenarkan pengguna untuk masukkan mesej nama saya Ali sebanyak 5 kali. So dia kena ada for pembilang lebih kurang atau sama 5. Kalau dia cakap sebanyak ni maknanya for. Mula isytihar pembilang. Yang kedua memang isytihar. Yang ketiga baru setkan pembilang sama dengan 1. For pembilang lebih kecil atau sama dengan 5. Cetak nama saya Ali. Oh, nama Ali saya. Nama saya Ali, pembilang sama dengan pembilang tambah 1 tamat. Okey, catat alir, mula, isytihar, pembilang, setkan pembilang tambah 1. Awak boleh buat 2 ataupun buat 1 macam saya pun boleh. Okey, masukkan diamond, pembilang lebih kecil atau sama dengan 5. Kalau memenuhi syarat, terus cetak nama saya Ali. Dia akan pusing-pusing sampailah syarat dipenuhi and then barulah tamat. Okey, untuk 4 okey tak? Okey, betul Zia. Untuk 4 okey setakat ni? Okey Zuya, Zuya seorang je interact dengan saya. Yang lain saya tak tahu pergi mana. Okey tak? Okey. Yujuan dah jawab. Yang lain mana? Okey, kita pergi next. Mana pen saya hilang. Okey, next struktur kawalan ulangan Y. Boleh? Y sedikit. Okey, struktur kawalan ulangan Y. Y, kita tengok yang syarat dia. Y panjang pula. Tengok buku teks dulu, tengok. Okey, kalau dalam buku teks dia bagi syarat sekarang pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaip kosong. So, pengiraan hasil nombor sehingga pengguna menaip kosong. Kenapa tak boleh sampai bawah? C. Okay. Pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaip kosong. Yang ni, maknanya syarat dia sampailah Y ni dia tak tahu sampai banyak mana yang akan dia akan jalankan. Sampailah pengguna yang type salah. Kalau pengguna still type betul, maknanya dia akan jalan still running. Okay.
Contoh kalau buku awak sekarang ni, proses dia pengguna diminta masukkan nombor-nombor yang dihendak dijumlahkan. Apabila pengguna menaik kosong, ulangan akan berhenti dan jumlah bagi semua nombor yang telah dimasukkan akan dipaparkan. Maknanya kalau dia masukkan sebarang nombor sampailah apa-apa nombor, kalau dia tak masukkan nilai kosong, dia tak akan dapat jumlah. Apabila dia masukkan nilai kosong, baru struktur kawalan tersebut berhenti. Barulah dia akan paparkan jumlah. Okey, kalau tengok dekat sini, isytihar pun boleh ubah jumlah dan number. Okey, dia ada dua pun boleh ubah sebab dia nak masukkan number dan juga dia nak masukkan jumlah. Setkan nilai jumlah kepada kosong. Kalau pembilang tadi kita set kepada 1. Kalau jumlah memang kosong, setkan nilai number kepada kosong, paparkan mesej, masukkan number, setkan nilai number kepada nombor yang dimasukkan, Y nombor bukan sifar. Okey, ini ialah syarat yang ditetapkan sebab kat atas ni dia dah nyatakan sehingga pengguna menaik kosong. Sehingga ialah Y pengguna menaik kosong. So, Y number bukan sifar. Kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah nombor sebab dia nak tengok jumlah, ulang langkah 5. Okey, kalau dia akan ulanglah sampai syarat ini barulah paparkan jumlah. Okey. Dan tamat. Itu ialah algoritma ayat dia and then ini ialah pseudocode. Mula isytihar pun boleh ubah jumlah dan number. Setkan jumlah sama dengan kosong. Setkan number sama dengan kosong. Paparkan mesej. Masukkan number sebab dia nak suruh pengguna masukkan apa-apa number. Setkan number sama dengan number yang dimasukkan. Y number. Ini dia menggunakan kita punya apa? Tidak sama dengan sifar. Menggunakan apa? Kalau dalam kita belajar kod arahan dia ada tidak sama dengan. Ni tanda seruan ialah tidak sama dengan. Kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah number. Ulang langkah 5, paparkan jumlah, tamat. Okey, yang ni saya tunjuk dalam buku je. Mula isytihar pun boleh ubah. Yang ni awak boleh combine. Kalau nak buat tiga-tiga ni pun boleh. Mula isytihar pun boleh ubah jumlah dan number. Okay. And then awak nak tambah dekat bawah ni. Contohnya macam ni. Setkan jumlah sama dengan kosong. Ctrl C. Awak nak letak kat bawah ni pun boleh. Setkan jumlah sama dengan kosong. Setkan number dengan kosong. Yang ni awak nak letak dalam satu kotak yang sama pun boleh. Kalau macam buku awak ni dia letak kotak yang asing, boleh juga. Dia sama sahaja. Okay, sebab dia menggunakan kotak yang sama. Dia punya simbol grafik dia sama. Okay, and then dia masuk input. Paparkan mesej, masukkan number. Setkan number sama dengan number yang dimasukkan. Ni still juga penyataan. Okay, number tidak sama dengan kosong. Ini ialah awak punya syarat. And then kalau tidak, paparkan jumlah. Kalau ya, kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah number. So, kalau sama dengan ni baru dia akan tambah and then masuk sampai akhir, baru dia akan paparkan jumlah. Okay, ini ialah untuk Y. Boleh tak Y ni? Y dengan 4, harap okey eh. Hari tu kita dah buat banyak kali dah Y dengan 4 dalam kelas. Okay, tolong tengok latihan yang saya dah share, yang saya dah beri dalam buku latihan. Mengenai 4, mengenai Y. And then mengenai struktur kawalan ulangan. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Struktur ketiga, struktur kawalan ulangan bersarang. Okey, struktur kawalan ulangan bersarang, ingat syarat dia ada syarat yang pertama perlu dipenuhi, syarat yang kedua baru akan laksanakan. Faham tak? Bila syarat pertama dipenuhi, baru dia akan buat syarat kedua. Kalau syarat pertama sekali tak dipenuhi, dia terus keluar. Struktur kawalan bersarang. Okey ni. Contohnya sekarang ialah ini.
Okey, yang ni cari kek. Saya ada bagi latihan yang Maria kot. Maria ke siapa? Ingat tak Maria tu? Maria mencari seorang pekerja yang seorang perempuan berumur 18 tahun ke atas. Pemohon mesti berumur 18 tahun ke atas. Sekiranya pemohon tidak memenuhi syarat, permohonan akan ditolak. Ingat tak yang tu? Ada kan saya bagi latihan? Ingat tak? Saya stop dulu. Ingat tak? Zuya, ingat tak? Maria. Jirong, Sosiuni, kedai buku. Suresh, ingat. Okey, tolong tengok yang tu pasal struktur pilihan bersarang. Tolong tengok dia punya carta alir dan juga pseudocode. Tengok balik latihan yang saya bagi ya. For, Y dan juga pilihan bersarang. Ada apa lagi nak tanya? Itu saja kot. Cikgu exam subject. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Tak ada apa pun. Siapa yang tanya ni? Ya, Group A dan Group B sama. Soalan yang berbeza sedikit. Cuma dekat pseudocode dan carta alir, maybe Group B keluar 4 ke Y. Group A maybe keluar bersarang. Macam tu lah. Tapi tiga-tiga tu lah yang awak kena ingat. Soalan lain semua sama. Macam soalan 1A ialah pasal perwakilan data asas number. So soalan group B pun asas number. Macam itulah sama. Cuma soalan berbeza. Number soalan berbeza. Faham? Sebab tu saya buat sekali kan group A dan group B. Ada soalan lagi tak? Tolong tengok yang saya buat latihan. Saya tak keluarkan benda lain. Semua yang dalam latihan. Algoritma baca definisi, simbol grafik ingat, asas number ingat, cara pengiraan dia. Ada orang tanya tips. Dah bagi tips lah. Nak tips apa lagi tak tahulah. Itu tips lah. Nombor perlapanan kepada perpuluhan. Ingat. Nombor per-16an. Jawapan. Jawapan nak ni. Jawapan nanti saya kena tangkap. Tak ni. Senang je. Cuma tak adalah sesenang sejarah awak tadi ya. Yang soalan saya ada 6 line. 6 muka surat. Semuanya menulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya perlu tulis. Apa perlapanan? Jehong, perlapanan. Perlapanan yang pertama penukaran nombor perlapanan kepada perpuluhan. Perpuluhan kepada perlapanan. Ingat, per-16an, nombor perduaan kepada per-16an. Okey. Yang ni saja untuk asas number sahaja 2, 12, 24. 26 markah. Algoritma 5 markah. And then carta alir 10 markah. Pseudocode 10 markah. Awak target dekat pseudocode dah dapat 40 markah. And then takkanlah number per-16an, number per ni tak boleh target. Yang tu senang sangatlah. Ada apa nak tanya lagi? Ya, carta alir 10. Pseudocode 10. Ingat 3 tu je. Carta alir untuk pilihan bersarang. Penukaran 30. Ya, betul. Algoritma. Penukaran 20 lebih. Algoritma ada 5 markah. Algoritma, definisi 2 markah. Sikit je. And then simbol grafik. Kena ingat. Simbol grafik paling senang. So, pastikan esok bawa pembaris. Tak mau lukis ikut suka awak. Simbol grafik pastikan ingat mula dalam carta alir tu. Simbol grafik dalam carta alir. Okay.
Itu saja. Ada apa-apa lagi? Soalan pun sikit. Form 3 nanti akan banyak. Ada apa-apa soalan lagi? Habis? Zuyao? Jahang? Bawa ruler, ya. Bawa lah, bawa kalkulator, bawa ni. Okey, lepas tu kalau awak bawa kalkulator, awak dah kira pengiraan semua, awak dah dapat, tapi saya nak awak tolong buat pengiraan. Macam biasa ya, langkah jalan kerja. Sebabnya kalau awak buat direct terus jawapan, markah kurang lah. Ya, kena ada pengiraan. Kalau yang penukaran nombor per 16-an, garis-garis sajalah. Tu pun dah dikira pengiraan. Jangan terus direct jawapan. Sebab saya tahu kadang-kadang awak dah ada kalkulator, awak terus buat cepat. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Kalau tiada, saya stop di sini dulu. Good luck for tomorrow. Okay. Faham tak setakat ni? Boleh faham? Yanzin, Jirong, Yak Yanze, Zuyao, Darren, Lo Jinghang, Sosyuni, Chia Jahong. Good luck Yuzuan. Good luck Jahong. Good luck Yanzin. Good luck Wenjun. Good luck Jinghang. Ruben. Ruben group A next week. Tapi sama juga saya takkan buat dah kelas minggu depan. Tapi sama. Benda yang sama keluar. Asas number untuk soalan yang pertama. Bolehlah. Saya rasa macam merapu je recording ni. Okay, soalan yang pertama ialah asas perwakilan data iaitu asas number. Awak kena ingat nilai tempat. Nilai tempat untuk semua ya. Perlapanan, perduaan, perpuluhan dan juga per-16an. And then penukaran nombor perlapanan kepada perpuluhan, perpuluhan kepada perlapanan, and then perlapanan kepada perduaan, lepas tu perduaan per-16an, per-16an kepada perpuluhan, perpuluhan kepada per-16an. Tolong ingat cara dia macam mana. Okay, sebab awak nak skor pun dekat asas number tu, paling senang. And then, baca sedikit definisi algoritma. Kemudian tengok cara-cara melukis carta alil. Soalan dia ialah mengenai simbol grafik macam mana. Jangan duk pelik pula esok soalan tiba-tiba keluar simbol grafik itu apa. So tak tahu. Okay, and then, carta alil dan sudokod. Tolong tengok pasal sudokod kawalan pilihan bersarang. Sudokod kawalan ulangan for. Kalau tak tahu sangat, hafal daripada buku. Bentuk dia, algoritma keluar definisi sedikit saja Zuyang. 2 markah. Okay. Kalau struktur pilihan bersarang awak tak ingat dia punya mula sudokod dia, hafal sikit saja. For, Y sama saja. Dia sama, yang berubah ialah, kalau untuk for yang berubah ialah pembilang dia. Sebab syarat dia contoh dalam soalan dia nak lebih betul atau sama dengan 5. Nak cetak 5 kali. Nak dikira nak tambah sebanyak 6 kali. So syarat dia yang berbeza. Kalau Y tengok selagi syarat dia apa. Dalam soalan dia ada Y tu selagi apa. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Ya, algoritma bukan maksud saja. Ada apa-apa pasal algoritma? Baca yang pasal algoritma muka surat. Bab yang awal bab 2 tu. Ini dekat sini. Pembangunan algoritma bab muka surat 40. Okay. Kalau tak ada soalan, kita stop dekat sini dulu. Okay. Bye-bye lah. Saya nak tidur. Bye-bye. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Good luck for tomorrow. Terima kasih, Cikgu. Okay.